seluruh rakyat Malaysia, saya kira dan saya yakin akan bersama-sama menyokong Yang Berhormat Datuk Seri Mohd Najib, menyokong segala usaha dan tindakan kerajaan dalam menangani segala permasalahan ini. Dan insya-Allah kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. Dan akhirnya saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebuah negara, kita boleh mengadakan program-program seperti ini kerana kita dapat menguruskan negara kita dan pengurusan negara kita telah dapat kita laksanakan dengan begitu baik sekali. Antaranya, negara kita ini aman dan stabil dan kepelbagaian kaum dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Kita dapat membangunkan ekonomi negara kita di samping mewujudkan institusi-institusi seperti pengurusan Baitul Mal, termasuk pengurusan wang zakat dengan begitu tersusun dan teratur, sehingga pengumpulan zakat di peringkat negeri dan wilayah persekutuan seperti pengurusan Mawib telah mencecah satu peringkat yang begitu besar, lebih kurang 500 juta setahun ini sudah merupakan jumlah kutipan Mawib, dan ini adalah bukti kejayaan kita. Bukan sahaja kejayaan kita menguruskan wang Baitul Mal, tetapi kita dapat meneruskan dasar-dasar yang bawa kepada kemakmuran negara kita. Dan bila negara kita bertambah makmur, kutipan zakat pun terus bertambah. Ini adalah bertuahnya kita berada dalam sebuah negara di mana pengurusan negara kita berjalan dengan berkesan, dan dasar-dasar kita yang memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat telah dapat kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentu sekali kalau kita berasa bertuah hidup dalam negara seperti Malaysia ini, maka kita juga tidak lupa bahawa rakan-rakan seperjuangan kita seperti di Gaza, bumi Gaza, hari ini selama hampir 2 minggu, 13 hari sebenarnya, telah dihujani dengan peluru dan bedilan secara bertubi-tubi yang tidak peri kemanusiaan sama sekali. Saya telah pun melawat bumi Gaza, di mana dalam lawatan tersebut saya dapat lihat bagaimana Gaza itu boleh dianggap sebagai penjara terbuka yang terbesar, dan kepadatan penduduk di situ saya dapat menggambarkan kalau diserang, kalau diletupkan bom, kalau ditembak peluru berpandu dan meriam, maka sudah tentu ramai orang awam termasuk kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa akan terkorban. Dan inilah yang berlaku
cuma 3 orang belia Yahudi yang telah dicolek, yang telah mati dibunuh, tetapi mereka telah bertindak balas sehingga 300 lebih rakyat Palestin sudah pun menjadi mangsa dan beratus-ratus lagi dalam keadaan cedera dan sebagainya. Inilah nasibnya rakyat Palestin, yang mana kalau kita tidak ada kekuatan dan kita tidak ada kelemahan, maka kedaulatan kita boleh ditindas oleh orang lain. Malah nyawa kita pun, nyawa yang tidak bernilai sama sekali, boleh diancam pada bila-bila masa kalau kita tidak ada kekuatan. Sebab itulah kita mesti bina kekuatan, dan kekuatan di mana kepentingan agama, bangsa dan negara kita boleh kita lindungi dan boleh kita pertahankan. Alhamdulillah, di bawah pimpinan kerajaan Barisan Nasional kita hari ini, kita boleh menjamin masa depan kita terjamin dengan begitu baik sekali. Dan inilah yang mesti kita pertahankan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentu sekali dalam kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, perasaan kita akan merupakan perasaan suka dan duka. Suka kerana ujian bulan Ramadan telah kita lalui, dan segala amalannya mudah-mudahan Allah akan terima dan memberi ganjaran seperti mengampunkan segala dosa kita. Tetapi dicampur aduk dengan perasaan sedih dan pilu kerana peristiwa MH17 di mana pesawat emas kita telah ditembak jatuh oleh mereka yang bukan saja tidak bertanggungjawab, tetapi tidak ada hati perut, belas kasihan, perasaan beri kemanusiaan sama sekali. Saya dan kerajaan sedang menguruskan perkara ini, tetapi rakyat Malaysia mesti menunjukkan bahawa kita tidak dapat menerima sama sekali angkara dan perbuatan seperti ini, dan kita tuntut bahawa siapa sahaja yang melakukan perbuatan yang keji dan zalim ini mesti dibawa ke muka keadilan. Dan inilah kita tuntut, tanpa kita menuding jari, tanpa bukti yang sahih. Tapi kita nak bukti itu, kita nak tahu siapa yang bertanggungjawab, dan kita nak dunia antarabangsa bukan saja mengutuk perbuatan ini, tetapi siapa yang melakukan angkara ini, siapa yang melakukan perbuatan yang tak dapat diterima ini, mesti diambil tindakan oleh masyarakat antarabangsa. Inilah pendirian kita, dan kita akan lakukan apa saja. Kita akan desak Badan Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita akan mendesak, meminta masyarakat antarabangsa untuk tidak membiarkan peristiwa ini berlalu tanpa ada tindakan untuk menghukum mereka yang menjadi penjenayah
kepada mereka yang tidak berdosa sama sekali. Ini lah 2 malam berturut-turut saya hampir boleh katakan tak tidur malam. Sebab apa? Sebab saya menghubungi pemimpin-pemimpin dunia dan pihak-pihak yang lain. Saya dah menyatakan pendirian ini dan saya hendak supaya mangsa-mangsa itu dibawa keluar dalam masa yang terdekat ini. Kita tak boleh biarkan keadaan di mana mereka masa-masa itu boleh dibawa oleh sesiapa saja, diletakkan di tempat-tempat yang kita tidak ketahui. Dan kita nak bahawa sebelum Hari Raya Aidilfitri ini, mereka ini, mangsa-mangsa itu dapat dibawa keluar dan mereka yang sudah dikenal pasti identiti, kerajaan Malaysia akan membawa mereka balik ke tanah air supaya mereka boleh disembahkan di bumi Malaysia ini. Inilah pendirian kita dan inilah yang saya telah nyatakan kepada keluarga-keluarga bangsa MH17 bila saya telah bertemu satu demi satu dalam pertemuan 2 jam semalam di IOI Marriott, di mana saya telah bertemu dengan mereka dan saya telah berbual dengan mereka. Dan saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemimpin tak ada barangkali suka ada peristiwa yang begitu menyayat hati saya sebagai seorang pemimpin dengan apa yang saya telah alami semalam. Saya memang menunjukkan perasaan emosi yang sukar bagi saya kawal. Inilah di mana kalau kita melihat kecaturan geopolitik di peringkat tertinggi, tetapi akhirnya, kesudahannya, kita jangan lupa bahawa apa yang kita lakukan oleh mana-mana negara, akhirnya orang yang jadi bangsa ialah orang seperti kita semua, seperti tuan-tuan dan puan-puan. Inilah akibatnya kalau ada konflik. Konflik, apa juga bentuk konflik yang tak boleh diselesaikan dengan rundingan, dengan aman, akhirnya siapa yang akan dimangsa? Muka-muka mana semalam suami dengan anak 3 tahun, isteri kehilangan suami, memangku anak umur 3 tahun. Saya jumpa dengan isteri itu. Saya jumpa dengan anak 10 tahun yang rindukan ibunya. Saya juga jumpa dengan bapa yang kehilangan anak dan sebagainya. Cuba bayangkan muka mereka, cuba bayangkan perasaan mereka. Sudah tentu mereka ini semua mengalami satu kehilangan, satu perasaan yang tak ada ayat, tak ada perkataan yang boleh menggambarkan perasaan sedih mereka, iba mereka, hancurnya perasaan hati mereka bila mereka terpaksa melalui pengalaman yang begitu pahit seperti ini. Inilah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti bersyukur di Malaysia ini. Bersyukur kerana kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan kita ada jaminan keselamatan kita, jaminan masa depan kita. Dan kita mestilah jaga ini sebagai satu keadaan, satu legasi kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita berilah kepercayaan kepada pihak yang telah dapat menjamin masa depan kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh melihat masa depan negara kita dengan lebih optimis
kerana kita telah dapat memberi kepercayaan kepada kerajaan yang hari ini tidak mengecewakan harapan dan juga ekspektasi tuan-tuan dan puan-puan terhadap kerajaan kita. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan dan seluruh warga wilayah Persekutuan di atas peluang untuk bersama-sama dalam majlis ini. Dan oleh kerana inilah program terakhir, maka saya dengan sukacitanya dengan resminya menutup program Nur Ramadan peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan resminya. Dengan segala hormatnya disilakan. Dengan itu majlis mempersilakan Ustaz King Jenazah. Dengan ini majlis mempersilakan seterusnya disilakan wakil dari Parlimen Batu